Okey, selamat malam kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas ini. Apa khabar? Baik, Baik. 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 Okey, jadi kita mulakan kelas sekarang tentang pencemaran laut. Ya, sebelum kita mula, saya ingin menerangkan objektif pembelajaran, iaitu di akhir pembelajaran, pelajar seharusnya boleh menilai kepentingan menjaga laut dalam ekosistem alam sekitar dan juga mencadangkan aktiviti pemeliharaan laut yang tercemar. Okay. Sebelum kita mula, saya akan menayangkanlah ya satu video ya untuk pemikiran kita. Up to 20 million tons of plastic goes into the ocean every year. That's as much as 3 kilograms per person each year. Plastics make up roughly half of each person's contribution to ocean pollution. Fertilizers, manure, and untreated sewage pollute the ocean at a rate of 1.4 kilograms per person per year. This causes hypoxia or dead zones in the ocean, killing off marine wildlife. Waste oil from vehicles and machines enters the ocean at a rate of 180 grams per person every year. And other pollutants, like mercury, are introduced to the ocean in small but devastating amounts. But this is not inevitable. We can reduce pollution by rethinking and modifying the way we produce and consume. We can reverse this trend and help reclaim the ocean for its rightful owners. Okey, selepas kita tayang video, jom kita pergi ke Padlet untuk memberikan sedikit pandangan ya mengenai video ini. Okey, saya akan klik. Okey, kita pergi ke sana sama-sama. Okey, seperti yang boleh dilihat di sini ya. Ini adalah pencemaran laut ya. Jadi terima kasih. Okey, kita startlah memberi pandangan tentang pencemaran laut di Malaysia. Jadi komen pertama, laut di Malaysia memang tercemar. Bolehkah saya tahu? Okey, apakah pandangan kamu? Boleh saya tahu siapa yang postkan? Saya, Doktor. Okey, baik. Doktor boleh berikan pandangan anda? Berdasarkan pengalaman saya memang laut di Malaysia ni sangat-sangat kotor lah. Kalau kita pergi kepada pantai mana pun tak ada yang jernih lah. Ya, betul. Jadi apakah perasaan kamu ya apabila melihat perkara ini berlaku? Cukup kecewa, Doktor. Cukup kecewa. Ya, kecewa. Ya, sangat kecewa ya. Ya, jadi saya dengar Dr. Fendi pun ada perasaan yang sama ke? Betul, saya pun rasa sangat sedih sebab saya rasa laut ni lah untuk masa depan lah anak cucu kita kan. Kalau tercemar, mereka dah tak ada tengok laut. Ya. Okey, jika tercemar, nampaknya jika tercemar, generasi masa depan akan mempunyai kesusahan untuk melihat laut yang cantik ini ya. Ikan pun tak ada, Doktor. Ikan pun tak ada. Pada pendapat kamu, sekiranya tak ada ikan, apakah akibatnya? Kita akan kekurangan sumber makanan tu. Ya. Ya, betul. Selain daripada kita, siapa lagi yang akan terjejas? Hidupan laut sekarang mungkin jadi rosak kan. Ya. Habitat dia pun hilang lah. Ya, betul. Okey, tak ada ikan, tak ada habitat. Siapa lagi yang akan terkesan? Nelayan, Doktor, nelayan. Ya, betul. Ya, ini adalah satu impak ekonomi yang sangat teruk. Ya. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita balik kepada kuliah hari ini. Okey, di mana kita akan melihat pencemaran laut seperti yang boleh dilihat dalam video adalah pengenalan bahan asing dan yang berbahaya kepada ekosistem seperti plastik, sisa industri, sisa domestik pertanian semua. Ya. Jadi, ini adalah kesan pencemaran laut di mana ia merosakkan ekosistem. Terdapat sisa toksik, perubahan pH dan lain-lain lah.
ya, menjejaskan kesihatan manusia. Okey, kita makan dan mandi. Okey, air laut yang tercemar dan akhirnya perubahan iklim di dunia. Ya, oleh itu adalah penting untuk kita menjaga kelestarian laut. Ya, seperti yang telah di-sharekan tadi kan, ada yang berkata bahawa okey, ini adalah sumber makanan. Tahukah anda 20% daripada sumber protein manusia adalah dari laut. Ya, dan juga ada yang mengatakan sumber pendapatan nelayan terjejas itu adalah bidang ekonomi. Ya. Jadi laut sememangnya sangat penting. Ya, untuk mengetahui lebih banyak daripada ini. Mari kita berfikir apakah implikasi daripada tidak menjaga kebersihan air laut. Ya, mengapa pentingnya kita perlu menjaga air laut daripada tercemar. Jom kita pergi ke Mentimeter. Apakah akibat tidak menjaga kebersihan laut? Bolehkah memberikan pandangan? Jerung pupus, ya. Sumber alam untuk generasi akan datang, ya, juga adalah pupus. So, tak dapat bercuti. Nampaknya kita semua ada pengalaman ya bercuti di pantai atau laut. Boleh tak sesiapa daripada pelajar share pengalaman ini? Mungkin saya boleh share kot, Doktor. Boleh. Contohnya macam kalau kita nak pergi bercuti kan, kalau kita tengok laut tu macam air dia macam air kopi, macam lumpur, kita nak mandi pun rasa tak senang, betul nanti badan gatal-gatal. Itulah saya rasa kita tak dapat bercuti lah ke laut kalau tak menjaga kebersihan laut, Doktor. Ya, so rasanya daripada hujahan doktor, apakah akibatnya kalau pergi laut nampak air macam kopi, apakah akibatnya? Saya ke, Doktor? Ya, boleh saya juga. rasa dia akan, kalau orang dah tak datang ke laut kan untuk bercuti, dia akan menjejaskan pendapatan macam penjaga-penjaga di situ dan juga untuk negeri dan juga negara kan, orang tak dapatlah untuk mendapat sebagai ekonomi lah untuk tempat tersebut lah. Ya, betul. Nampaknya daripada... Saya tambah, Doktor. Ya, please. Mungkin boleh sebabkan penyakit kot. Kan kalau air kotor boleh kena penyakit kulit. Dan kalau kita minum kan air tu tercemar, mungkin ada penyakit-penyakit lain lah. Itu saya rasa lah, Doktor. Ya, boleh doktor berikan contoh penyakit-penyakit lain ataupun penyakit kulit yang mungkin kita ada? Penyakit kulit, alamak, saya tak tahu dah, Doktor. Mungkin Doktor boleh bantu saya, Doktor? Ya. So daripada kajian, pencemaran air laut ya boleh mendatangkan akibat ya kepada sistemik kita. Contohnya ia boleh menyebabkan kudis, dia juga boleh menyebabkan kanser kulit ya sekiranya kita selalu terdedah kepadanya. Cirit-birit boleh tak, Doktor? Cirit-birit. Cirit-birit rasanya boleh juga ya. Kalau kita minum terlalu banyak kan nanti kan ada mikroorganisma ya yang akan menyebabkan cirit-birit. Ya. Jadi okey tak boleh faham? Saya kurang faham sikit lah, Doktor, pasal hakisan laut tu macam mana ya? Hakisan laut sebenarnya apabila ombak terlalu besar, yalah laut dia akan terhakis. Saya pernah baca kalau contoh pokok-pokok di sekitar pantai tu dimusnahkan, jadi tak ada yang penambang bagi ombak tu tak ada, jadi dia akan mudah terhakis lah. Ditarik kan. Dia tarik sebab tak ada termasuk payah juga bakau. dengan payah bakau laut Tu payah bakau. Terima banyak kasih. lah impact dia kan. Memang betul-betul bahaya lah ni. Pentinglah kita jaga laut kan, Doktor kan? Ya, betul-betul. Terima kasih ya kerana sharekan. Kita pergi
kembali ke kuliah. Okey, di mana okey kita lihat pula. Okey, tadi kita berbincang tentang kepentingan pantai. Okey, sekarang mari kita tengok kajian kes. Okey, kes ini berlaku di Malaysia. Ya, kita ingat orang Malaysia busy kerja semua je kan. Tetapi sebenarnya kita juga mencintai alam. Contohnya My Clean Beach. Okey, jadi kita boleh lihat ya mereka mempunyai aktiviti pembersihan laut. Okey, hari ini jumlah trash remove adalah 4633 kg. Ya, sampah dan 659 volunteer. Memanglah mereka membuat banyak aktiviti. Dan mereka mempunyai tagline lah, demi semua orang. Bertujuan untuk membersihkan pantai. Ya. Adakah aktiviti ini boleh disertai oleh semua orang awam ataupun hanya selected people saja? Ya, jadi kalau doktor pergi ke mycleanbeach.org, kamu boleh join. Lihat aktiviti apa yang akan datang, kemudian kamu boleh register untuk join. Ataupun kamu boleh panggil kawan-kawan semua, kamu buat satu rombongan dan kamu register dengan My Clean Beach. Mereka akan berikan you plastik-plastik lah ya yang kamu nampak di sini untuk simpan yang sampah. Dapat duit ke? Volunteer ke? Free ke? Macam mana ni, Dok? Ini semua free. Niat ikhlas lah ni. Ya, betul. Tapi kalau you nak derma juga boleh. Ya, mereka mengalu-alukan. Ya. Okey, Menarik. Tugasan kami, Doktor. So kami kena buat apa, Doktor? Okey, boleh. Kalau kamu nak buat tugasan tu, baik, dapat bonus mark. Ya. Tak maksud kami untuk kajian kes ni kami kena buat apa, Doktor? Untuk kajian kes ni, kita kena buat perbincangan, ya. Jadi, kajian kes itu sebagai rangsangan lah. Okey, contohnya, selepas kamu melihat satu contoh tersebutlah, bolehkah kita bincangkan apakah peranan yang kamu boleh mainkan, untuk memelihara laut. Cadangkanlah aktiviti. Saya cuba, Doktor. Boleh. Saya nak buat lagi satu NGO macam yang My Clean Beach tu. Okey tak, Doktor? Tambah lagi satu. Okey, pada pendapat kamu terlalu banyak ataupun kamu nak kutip sampah juga ataupun untuk buat sesuatu yang lain untuk pemeliharaan laut? Mungkin dia boleh diverse sikit lah, Doktor. Mungkin awareness ke? Kalau kita pergi sekolah ke sekolah, kita pergi bagi macam knowledge lah kepada orang. Pentingnya kita kena menjaga laut. So kita mula daripada atas lah. Bagi kita hidupkan satu macam budaya lah supaya tidak mengotorkan laut. Okey, bagus. Pembudayaan ya. Ya, pada pendapat yang lain, pembudayaan tu macam mana? Kalau saya, Doktor, saya nak buat TikTok. Boleh ke, Doktor? Sebab sekarang ni kan kita media sosial, Facebook, Instagram semua kan. So, saya punya konten tu fokus kepada aktiviti penjagaan laut lah. Sama juga tentang awareness. Cuma the way tu saya gunakan TikTok lah. So, TikTok ni sometimes budak-budak pun kan, dia pun main TikTok. So, dia orang boleh tengok lah benda tu. Baik. Dengan saya, Doktor. Okey, guna media sosial ya. Okey, kalau Dr. Narizi, Dr. Fahan ada apa-apa cadangan aktiviti? Bagi saya, saya ada terbaca beberapa gerakan yang kita mengambil hidupan laut sebagai haiwan peliharaan angkat kita. Haiwan peliharaan angkat maknanya kita akan sponsor sebanyak beberapa ringgit setahun untuk haiwan itu terus hidup di laut. Kita bagi itu saya rasa satu gerakan yang bagus, tetapi amat kurang orang sertai. Saya pun tidak pasti mengapa, Doktor. Mengapa orang agak kurang orang, terutamanya orang Malaysia agak kurang sertai. Betul, ya. Okey, Dr. Fahan, pada pendapat kamu, mengapa Malaysia kurang sertai aktiviti seperti ini? Kalau Malaysia sertai, kalau orang Malaysia ni, Doktor, dia kalau free dia sertai lah. Kalau bayar tu susah sikit lah sertai. Kalau kita contoh ambil yang angkat tu, mesti kita ada bayaran. Saya rasa macam Go Green tu kan, ada bayaran lah untuk kita ambil angkat tu.
Dan cara paling mudah doktor untuk jaga kebersihan laut ni adalah melalui boikot lah. Kita kena ambil lah daripada orang yang bertanggungjawab lah terhadap macam nelayan yang ambil sekadarnya, tidak ambil depan laut secara pokal macam tu banyak. Mana dia pun perlu bertanggungjawab juga untuk laut ni. Dia tak boleh nak merosakkan batu karang dan sebagainya. Dia perlu win-win lah. Dia dapat ikan dan alam masih lagi terjaga. Okey, sangat bagus ya. Kita boleh merujuk ya kepada orang yang berkenaan ya, yang berkepentingan dan mereka yang lebih berpengetahuan. Ya. Okey, Doktor, terima kalau kasih. kita boikot plastik okey doktor? Ya, pada pendapat kamu, okey, apakah akibat ataupun apakah kebaikan kita memboikotkan plastik? Pada saya dia macam tidak berfungsi sangat sekarang doktor. Sebab yang saya dapat maklumat, walaupun pasaraya mengenakan charge untuk penggunaan plastik, tetapi wang yang dibayar oleh pengguna untuk beli plastik tu tidak disalurkan kepada pemeliharaan laut. Banyaknya hanya kembali kepada pasaraya sahaja. Okey. Ya, jadi maksudnya kita kena kurangkan plastik dan tambahkan sumber kepada pemeliharaan laut lah pada masa yang sama. Ya, pada pandangan saya begitu juga. Okay, terima kasih. Ya, jadi kita ada satu perbincangan yang rancak ya tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Ya, terima kasih. Okey, atas perbincangan ini, bolehkah kita pergi kepada quizzes ya dan kita lihat okey bagaimana kita boleh menilai ya kefahaman kita ya terhadap kuis ini. Okey, bolehkah anda semua to play this quiz, use any device to open. Okey, pergi ke join my quiz dan enter kod ini 712681. Okey, kejap doktor Okey. 712 712681. Okey, ataupun saya akan share link dekat chat ya. Boleh doktor. Okey, dah boleh dah tu. Dah boleh? Okey, baik. Okey, sekejap ya. Okey. 712 berapa kita? 81. 681. 681. Ya. Kamu juga boleh mengikuti link dekat chat box yang paling rendah sekali. Okey doktor, dah masuk doktor. Dah masuk dah. Okey, baik. Okay, saya tekan start ya. Ya. Oh, lama nombor 3 salah. Salah juga. Oh, nampaknya Dr. Narizi is leading. Alamak, last kali. Wah, hebat. Oh, sekarang Dr. Fahan leading. Oh, Dr. Fendi pula. Oh, tempat pertama. Okey, Dr. Farhan. Wah. Dr. Narizi ya, kembali tempat pertama. Okey. Jadi rasanya kira-kira semua orang telah jawab ya. Ya, doktor. Okay, alright, thank you. Saya akan endingkan, okay? Jadi, congratulations ya kepada Dr. Narizi. Okay. Sebab
okey, telah mendapat tempat pertama. Okey. Terima kasih. Okay, congratulations. Okay, diikuti Dr. Fendi ya. Okay, jadi kita boleh lihat, okay, soalan-soalan ya, okay, yang kita perlu jawab ya dalam quizzes ni. Okay, jadi haruskah saya email to all the parents? Jangan tu, saya takut ayah saya tu. Okay. Okay, baik. Okay, jadi number one, berdasarkan video, okay, ingat tak apakah sebab utama pencemaran Plastik. laut? Plastik. Ya, betul, plastik ya. Yang kedua, open-ended, dua kepentingan. Ini kita boleh dapatkanlah ya jawapan daripada slide. Ya, namakan NGO di Malaysia yang mana tu? My Clean Beach ya. Okay, baik. Ya, mana daripada tersebut merupakan kepentingan laut? Semua di atas. 20% Semua di atas. Ya. Tapi saya tak faham yang nombor 3 Doktor. Oh, okey. Maksudnya, okey, apabila oksigen kan yang kita gunakan, kita ingat forest saja yang janakan. Sebenarnya lautan juga menjanakan oksigen. Ya, sebab ada banyak Banyakkan rumpai pokok, laut. Okey. Ya. Oh, Ya. rumpai laut lah keluar oksigen. Setengah oksigen. Setengah tu Ya, betul. 50% daripada di dunia ni. Ya. Saya ingat hutan Amazon je. Hmm. Yang paling banyak jana oksigen. Ya. Okey. Jadi nombor pertama, pilih aktiviti yang anda paling yakin. Wah, yang siapa ni ya paling yakin tidak menggunakan plastik. Wah, sangat yakin ah. Okey, kempen kesedaran bawa keluarga bersih pantai menderma wang. Okey. Okey, terima kasih ya atas jawapan anda. Okey, kita boleh lihat terdapat ramai okey yang mendapat jawapan yang betul lah. Okey. Jadi sebagai penutup, okey, mungkin dalam satu ayat kita boleh rumuskan perkara penting paling penting yang anda belajar hari ini. Okey. Boleh kita klik okey dekat menti ni. Okey. Lepas tu kita boleh pergi ke sini. Menti yang akhir Doktor ya. Ya, betul. Ya, dalam satu ayat sila rumuskan perkara paling penting yang telah anda pelajari hari ini. Wah. Okey, nampak macam ada pantun ya. Lautan adalah segala. Okey, galanya dan perlu dijaga. Okey, dengan sepenuh jiwa raga. Okey, cantik. Siapa tu? Ya, boleh jadi lagu rap ya. Okey. So, ya bagus. Ya, terima kasih. Nampaknya pembelajaran kamu sudah selesai hari ini. Okey, di mana kamu mendapatkan kepentingan laut dan kamu boleh mencadangkan aktiviti yang kamu ingin lakukan. Jadi dengan itu sekian, terima kasih ya kerana menghadiri kelas ini. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okey, selamat Very malam. useful sharing. Thank you. Terima kasih, Doktor. Thank you.